الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأتباعه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح علينا بفتوح العارفين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم علمنا بما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين. رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون واعوذ بنفسي بالله العلي العظيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير الا الله. بسم الله ما شاء الله لا يسوق السوء الا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. قال شيخ المصنف رحمه الله تعالى kita 32 Surat 32 kata Musannif Allah Ta'ala. Kesembilan, jika jadi kafir sebab ia mengingkarkan suatu fardu daripada segala fardu yang ijma' segala ulama atasnya, yang amat nyata pada agama seperti fardu sembahyang yang 5 waktu. Ia menafikan wajibnya atau menghalalkan yang haram, yang merupakan segala ulama pada haramnya, atau ia segerakan sesuatu yang daripada segala perintah agama yang nyata bagi tiada dapat tiada kembali ia, maka agama yang nyata maka tiada dapat tiada kembali ia, maka mengikrarkan fardunya dan mengharamkan dan mensabitkan yang dinafikan itu, serta mengucap 2 kalimah syahadat dan melaksanakan ia daripada barang yang menyalahi agama Islam dan melepaskan ia daripada barang yang menyalahi. Dari sekarang dalam sekali kita Allah SWT lepas dia masih beri kita dalam surah ayat dia selat. Alhamdulillah dapat kita iman Islam sejak lahir dia. Alhamdulillah dengan iman itu kejadian kita ada upaya bertahan jauhkan maksiat. Alhamdulillah diberi kita keinginan halwa untuk cari ilmu, memahami jalan agama. Alhamdulillah diberi kita kesihatan pertama masa, yang akal fikiran untuk meneruskan dan kitab itu daripada kitab Al-Diyabul Murid ni, insyaAllah. Rekod begitu cara dia, kita nak masuk dalam syarat yang seterusnya berkaitan dari masyarakat ini. Itu perkara yang ke-9. Jadi antara yang kita bicara dulu, macam mana nak mengesahkan kalimah syahadah yang kita sebut. Tak cukup dengan hanya menyebut dengan lidah, tapi mensilah antara salih, ikrar, isbat dan hati dengan apa yang sepatutnya dipahami. Dan yang terdekat adalah mengenai adab yang dituntut pada ketika berzikir. Sampai itulah. Baik, silap surat. Antara yang terdekat kita bicara wasilah orang yang mengucap ini dengan ikhtiar je. Dia mengucap dari masyarakat tanpa ada paksaan, dia dengan sedar, suka rela dia, dengan faham dia sendiri, kenal dia faham,
Dengan tu menyebabkan mendorong dia menjadi satu dorongan bagi untuk masuk Islam. Baik, jadi seterusnya untuk mengekal dan aktivitas Islam. Yang ke-9, masalah yang menjaga jika jadi kafir seseorang. Tak lindunglah daripada dengan Allah Ta'ala daripada perbuatan ini. Atau wajib, atas kita wajib cari ilmu, faham itu, belajar apa dia yang kena pelihara supaya jangan keluar kita daripada sepadan Islam, pada iman. Mudahan Allah Ta'ala mudahan urusan itu. Amin ya rabbal alamin. Macam mana pun kita tahu juga kalau jadi kafir nak buat macam ni. Dan kita bandingan ni macam kita kena bersuci daripada najis. Lepas tidak kena belajar sekalipun daripada anjing babi, tak biasa kena anjing pun ilmu mesti ada. Supaya nanti bila kena je kita tahulah nama. Sama dalam bab ni, kalau ada lah perkara-perkara kita boleh menyebabkan jadi kufur, sama ada satu kepada orang lain atau diri kita, setidaknya ilmu pada kita untuk macam mana nak keluar pada kufur tu supaya pastikan diselamat. Yang ni juga ada antara ilmu besar kita mengenai dalam ilmu akidah ni. Kerana tak sempurna kita nak faham akidah ni, melainkan kena kenal rukun syarat dia dan kena kenal perkara yang membatalkan dia. Dan bila kita kena kenal pula benda yang membatalkan dia dan kena kenal pula bagaimana cara untuk review balik, refresh balik, membetulkan balik apa yang telah tersilap pada kita dari sudut akidah atau percakapan, khasnya benda-benda yang boleh menyebabkan keluar daripada agama Islam. Kita kena belajar. Ini dia sebut jika jadi kafir. Orang ni andai kita selalu tak boleh jadi kafir. Kita tengok dia sebut sikit. Macam mana boleh jadi kafir ni? Boleh ke orang Islam jadi kafir? Boleh, ada sebab kan? Kita tak boleh ajar untuk mengkafir-kafir orang. Tapi kena faham dan kena berhati-hati dan kena lebih-lebih hati menjaga kalau ada orang yang diajar ajaran yang menyebabkan dengan itu kita boleh jadi kafir. Kalau sebab kerajaan dia kena ambil tindakan pada orang-orang ajar-ajaran sesat, apatah lagi sampai tahap boleh jadi kafir ni. Baik, jadi kita yang sebut jika jadi seorang ni kafir. Jadi kafir ni apa? Sebab dia mengingkarkan suatu fardu daripada fardu yang ijma' segala ulama atas. Antara sebab jadi kafir ni mengingkarkan fardu. Yang fardu kita tak fardu. Dan benda yang diingkar ni pula fardu wudu yang telah diijma'kan oleh ulama atas kata yang tu dalam muka fardu. CP ni kena ingat. Dia ingkarkan benda yang telah diijma' oleh ulama, benda yang fardu. Pula tu yang amat nyata pada agama. Nyata benda fardu ni dalam agama. Boleh kata semua orang Islam walaupun tak mengaji tinggi ke mana, umum orang Islam akan tahu yang ni adalah benda fardu. Ini istilah Arab dipanggil syai' ma'lum fiddin bil-darurah. Syai' ma'lum fiddin bil-darurah. Syai' ma'lum fiddin bil-darurah. Nampak tak? Syai' ma'lum benda sesuatu yang termaklum dalam agama semudahnya. Something that is simply known, easily known among the Muslims. Syai' ma'lum fiddin bid-darurah. Syai' ma'lum fiddin bid-darurah. Baik, benda tu ialah benda yang memang orang Islam semua pakat tahu. Dia urusan agama, urusan Islam, urusan iman. Kalau ada benda yang diengkarkan, kalau ikut disebut ni fardu, kalau ikut dari kaedah bukan saja fardu. Engkarkan benda fardu yang telah diijma', engkarkan benda sunat yang telah diijma', engkarkan yang haram telah diijma', engkarkan benda makruh ijma'. Umumnya ijma'. Maksudnya apa-apa yang nak jadi ijma' dari segi kaedah, baik fardu ke, sunat ke, haram ke, harus ke, makruh ke, dia tak boleh diengkarkan hukum tu. Pasal bila jadi ijma' dia seolah-olah menafikan Al-Quran dan hadis. Ini CB yang disebut. Jadi antara sebab jadi kafir adalah diengkarkan perkara yang telah diijma' oleh ulama. Satu. Pula tu benda tu pula maklum dalam agama. Itu dia punya sepadan lah. Sepadan untuk kata orang ni kita tak boleh hukum dengan kufur tak kufur tu.
Kena ambil disiplin elok-elok kan. Baik. Jadi kalau anda kata dia jadi kafir, seperti contoh dia sembahyang fardu sembahyang yang 5 waktu. Dia kata sembahyang ni wajib 3 je. Antara orang yang kata 3 tak wajib 5, Syiah. Dia sembahyang 3 waktu lah. Allah tulu'il fajri lupa dah. Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Allah sallallahu alaihi wasallam. Dalil dia untuk dia nak kata dia dalil Quran belaka tapi sesat. Pasal dia ambil ikut kepala otak dia. Dia bukan mengikut apa yang ulama bagi panduan kat kita untuk ambil faham. Dia faham sembahyang dia hari-hari jamak. Walaupun tak jadi musafir. Pasal kata dia kita sentiasa musafir. Oh, gitu. Mati buah habis musafir. Oh, macam tu. Apa keedah ni tanya dia. Antara pahaman Syiah macam tu. Satu Syiah ni tak ada, kita baca kita ulama memang sebut ulama kan. Tak ada Syiah yang jalan lurus. Semua Syiah sesat. Cuma ada Syiah yang tak kafir. Tapi semua Syiah sesat. Wahabi pun sama. Semua Wahabi sesat. Walaupun ada sebahagian Wahabi tak jadi kafir. Tapi ada yang jadi kafir sebab jadi pahaman Wahabi. Semua apa dia tu kena ngaji lama sikit lah. Tapi berhati-hati kepada golongan ni lebih baik. Jadi antara yang benda fardu ni sembahyang 5 waktu yang ia menafikan wajibnya. Tanya dia pasal apa tak sembahyang? Bukan sembahyang, kau wajib ke ni? Orang sembahyang bukan senang. Tu ayat-ayat tu jagalah. Kalau ada orang cakap macam ni, kaedah kita wajib betulkan percakapan dia supaya jangan bercakap dah benda-benda jadi silap akidah. Wajib istilah macam tu dipanggil nahyu mungkar. Benda mungkar yang kita dengar dia sebut tak betul, kena tegur dia. Satu kita mengaji kena mantap. Macam apa? Ada benda salah kena tegur, bukan lebiah. Dan tegur tu pula dengan ilmu, pula tu tegur dengan iman. Macam apa? Ada orang tahu benda salah tapi iman tak ada, tak tegur. Ya. Kata imam ni kadang tutup guru istilahnya siapa orang Islam yang tahu segala hukum walaupun dia bukan jadi ulama tokoh besar sekalipun, menyembunyikan daripada ilmu hukum haram dan dosa. Susah. Satu ngaji sampai boleh kita nak menyampaikan pada orang lain. Bagi azam macam tu insya-Allah memang boleh pandai menyampaikan walaupun tak jadi penceramah, jadi ustaz apa. Tapi kita boleh menilai apa yang sepatutnya pada kita dan apa yang tak sepatutnya pada kita. Baik, jadi antara contoh dia bagi benda yang fardu ni adalah sembahyang fardu 5 waktu, ia menafikan wajib. Satu, menafikan wajib. Ataupun jadi kafir ni menghalalkan yang haram. Dia kata riba halal zaman ni pasal darurah. Yang tidak. Yang tidak. Begitu juga kalau zaman ni apa? Jumaat boleh ditinggal pasal darurah. Yang tidak. Kalau saya kata tidak. Cuma babak tu kita punya majlis agama tak apa ambil perhatian lah. Saya sebut banyak kali ni, dengar je lah. Banyak jadi masalah di situ. Ada benda yang haram dihalalkan ikut kaedah kita lah. Cuma ada jemaah tak jemaah tu satu tapi disebut benda yang menyalahi banyak. Benda yang tepat dengan syarak tak apa nak pakai. Kelahi tu yang banyak. Baik. Jadi antara menyebabkan jadi kufur ni ialah menafikan wajib fardu ataupun menghalalkan yang haram. Contoh saya sebut dia riba. Ramai ustaz-ustaz di luar sana yang menghalalkan riba. Kadang dia bagi alasan bank loan lah apalah, kata dia semua jadi kolam renang. Macam-macam saya sebut tu. Cukup lu. Jadi riba, sebut riba. Riba ni jemaah ulama kata haram, dosa besar. Itu ada orang kata boleh, kita boleh ambil riba ni pasal tak ada lah kita nak beli rumah mereka kena jalan riba. Oh, salah besar tu, cakap apa tu. Okay. Jadi dia menghalalkan yang haram atau muafakat segala ulama pada haramnya. Okay. Jadi yang tu sebab boleh jadi kubur. Atau ia segerakan sesuatu yang daripada segala
perintah agama yang nyata bagi dapat tiada kembali ia, maka diperikrarkan. Atau satu lagi benda jadi haram ni, boleh jadi kufur ni, segerakan sesuatu yang daripada segala perut agama. Menafikan, yang tu ke, engkarkan sesuatu yang daripada segala perintah. Oh, perut tu ya, baca pelik tu. Astagfirullah. Mengingkarkan sesuatu yang daripada segala perintah agama yang nyata. Sama juga prinsip untuk jadi kafir tak kafir ni, benda yang nyata terang, yang tu perintah agama tak dibuat, yang ni perintah larangan agama tak dibuat, yang tu pun dari segi prinsip kena amar makruf nahi mungkar situ. Yang nyata maka tiada dapat. Baik. Jadi orang macam ni kalau sebab jadi kufur ada pada dia, tiada kembali perikrarkan fardu. Dia wajib ikrarkan balik fardu yang telah ditelajak, menghukumkan fardu tu hukum sunat ke hukum harus ke, tak payah ke, wajib dia ikrarkan balik. Jadi dia kena ikrar dulu bahawasanya saya sekian dengan ini mengaku bahawasanya sembahyang Jumaat adalah fardu. Saya tidak boleh meninggalkan apa-apa urusan sembahyang Jumaat melainkan jika ada kebenaran syarak untuk melepaskan saya untuk bersembahyang Jumaat. Apa seumpama sebut balik. Kalau nisbah disebut sembahyang tak fardu, kena sebut fardu. Apa seumpama tu. Jadi dia kena ikrarkan fardunya. Mengharamkan dan mensabitkan yang nafikan ayat serta mengucap. Jadi mana fardu dia kena mengaku balik fardu. Katalah sembahyang Jumaat tak ada kutubah, tak apa, yang penting sembahyang. Oh, salah besar tu. Wajib sebut balik di khalayak ramai untuk istiharkan apa salah disebut supaya orang faham yang tu salah. Lepas tu disuruh dia taubat, tarik balik apa pernyataan dia, dan pada orang lain maklumkan, oh ni dah taubat macam ni, supaya apa kufur yang dia buat tu tak berulang pada orang lain. Jadi kaedah dia, kalau dia yang jadi kufur tu, dia kena ikrarkan balik apa benda yang telah dia ingkar khas atas bicara ni bab fardu. Kalau ikut termasuk itu bab sunat. Jadi dia kena isbatkan balik apa dia telah ingkar, kemudian mengharam dan mensabitkan yang nafikan itu, serta mengharam dan mensabitkan yang nafikan itu. Maka perikrarkan fardunya dan mengharamkan, dan seterusnya mestilah. Kalau disebab dia buat salah, benda haram dihalalkan, dia kena haramkan balik dan mensabitkan yang nafikan itu. Apa yang dia nafikan, kata yang tu haram. Arak kata dia selagi tak mabuk tak haram. Dah mabuk berhenti, yang tu haram. Kalau tak mabuk tak haram. Katalah kata itu. Salah. Baik, jadi dia kena mengaku balik. Kalau contoh salah-salah tu, dia kena tarik balik supaya sebut benda yang betul. Sembahyang ni wajib, Jumaat ni wajib, zakat wajib keluar, nisab ni wajib, yang ni tak wajib. Dia kena sebut dengan jelas apa hukum yang berkaitan, serta mengucap dua kalimah syahadah balik, mengucap balik dua kalimah syahadah, seolah-olah baru masuk Islam semula. Memang ada macam ni ke? Memang ada. Memang ada zaman macam ni ke? Memang ada. Nisbah Rasulullah sebut lama dah. Ya Allah. Jadi dia kena melepaskan ia daripada barang yang menyalahi agama Islam. Kalau dia dulu sembahyang, lepas tu berubat siap, pakai sari lagi, pakai ihram oranye kuning tu. Tapi orang Islam berubat jangan orang Siam, mesti ikut peraturan Siam. Dengan sebab tu pakai pakaian orang kafir, boleh jatuh kufur tu. Apa keadaan dia? Berhenti tinggal, keluar balik daripada urusan yang harus salah tu,
katakan yang ni haram atau aku pakai pakaian macam ni pakaian Tok Cha, dia khusus nak kafir, aku tak boleh pakai, haram. Lepas tu tinggalkan benda yang menyalahi agama Islam. Kalau boleh duduk masyarakat yang elok sikit, kita boleh tumpang elok dia. Okay. Jadi ini tindakan yang perlu dibuat untuk mengekalkan status orang Islam supaya dia jadi Islam, supaya tak jatuh jadi kufur. Dan demikian lagi disyaratkan pada intiqad. Okay. Itu dulu soalan ada tentang benda-benda boleh jadi. Ikrar dulu baru mengucap, ya. Kalau terbalik seingatnya kalau disebut terbalik tak sah dia punya mengucap tu. Pasal tak sah mengucap dalam keadaan dia masih mengikrarkan, dia masih belum ikrar benda yang haram tu dia kata halal, yang halal dia kata haram tu. Jadi kalau dia mengucap tu tak terpakai. Pasal dalam masa yang sama duk i'tiqad benda palsu tu ada lagi pada dia. Satu orang murtad ni kena faham dia murtad tu pasal apa. Sampai dia faham dah benda tu, dia murtad. Baru boleh selesaikan dia. Kalau ada perkara yang kita kenal pasti apa penyebabkan dia murtad tu, hindarkan sahabat tu supaya jangan jadi murtad. Na'udzubillah. Kalau dikekalkan diri dia, yang tu yang kerjaan kena ambil tindakan untuk selesaikan hal dia. Jadi seingat tu memang tak boleh dalam wudu kan ikrar dulu baru isbatkan balik pada makna la ilaha illallah atau bersyahadah balik. Mesti betulkan dulu fakta dia, lepas tu baru mengucap dua kalimah syahadah. Itu memang bersedia. Allahumma salli ala sayyidina. Macam berat kepala sikit. Itu tanya soalan tu. Ada soalan tu dia mencabuh sikit, tak adalah berat. Rasa macam panas sikit pun ada. Saya dah panas. Pusing sikit. Saya kalau katanya Ahlussunnah wal Jamaah tidak mengkafirkan Syiah, tidak mengkafirkan Wahabi. Sebenarnya saya kena dengan macam ni kan. Ahlussunnah wal Jamaah tak mengkafirkan Syiah, tak mengkafirkan Wahabi. Dia kata macam tu. Kalau ada Wahabi yang tak jadi tahap kafir, ada Syiah yang tak jadi tahap kafir, memang kita tak kafirkan siapa Syiah dan Wahabi yang tak jadi tahap kafir. Tapi kalau ada yang jadi kafir, walaupun bukan Syiah dan Wahabi, yang kafir tetap kafir. Kaedah kita. Dan kaedah kita mengkafir ni, kita bagi format benda tu jadi kafir tak kafir. Kaedah kita nak jatuhkan kafir pada orang, bukan kita, dan tak ada kuasa pada kita untuk menjatuhkan seorang tu kafir-kafir. Bahkan kita hanya menyebut dasar ilmu yang ni jadi kufur kafir, istilahnya. Sehingga kalau arwah batin disebut kita duk sebut macam ni kita duk tubik macam ni, hukum-hukum jadi kafir tak kafir, nafi ijma', benda yang syekh ma'lum fiddin bidarurah apa semua ni, kita tubik tu keluar tu, kata dia sekadar untuk faham ni hukum syarak. Dan siapa yang buat dia boleh jadi kafir, siapa yang buat mudahan dia tobat, dia rujuk balik, ditarik balik lah perbuatan boleh jadi kafir dia tu. Tujuan kita sebut macam tu, bukan tujuan kita sebut tu untuk mengkafirkan orang. Siapa yang makan cabai dia pedas tu punya pasal lah. Jadi atas soalan orang Ahlussunnah wal Jamaah tak mengkafirkan Wahabi dan Syiah. Memang ada Wahabi yang tak sampai tahap kafir. Memang ada Syiah yang tak sampai tahap kafir. Tapi mengiktiraf dua golongan ni walaupun tak sampai tahap kafir, masyhur tutup guru kita sebut, dua-dua kumpulan ni sesat. Wahabi sesat, Syiah sesat. Takkan nak tunggu kafir pun tak mau ikut. Sesat pun dah salah besar dah. Dia sesat. Jadi bila sesat tu tahap mana? Betul bolehkah jadi kafir? Tengok huraian yang disebut benda-benda yang berkaitan agama ni, adakah menyalahi agama? Satu. Dan menyalahi pula adakah memang telah diijma' oleh ulama mengatakan apa yang diingkar tu adalah misalnya wajib
ataupun haram ataupun makruh ataupun harus, mestilah memang syarak telah memutuskan bahawasanya apa disebut dan dipaham tu betul. Itu dulu. Itu dulu. Jadi kalau ada yang tak betul kata sebut kafir, kita sebutlah macam ni jadi kafir. Macam kita baca ni, siapa menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, maka jadi kafir lah ia. Siapa terasa dia makan pedas. So, siapa makan pedas dia terasa. Apa dia kata balik ni? Siapa makan pedas dia terasa lah. Dia terasa lah yang dia telah dikafirkan. Sedangkan kita dah sebut CP tu, CP untuk menunjukkan siapa yang jadi kafir tak kafir. Kita tak sebut nama orang pun. Memang kaedah kita, kaedah bercakap tu disuruh macam tu lah. Itu yang maksud tak mengkafirkan Wahabi dan siapa ni, Syiah, Wahabi dan Syiah tu. Tapi kalau ada benda-benda yang satu orang ni disebut terang-terang benda tu salah dalam akidah, tak kira lah dia apa pahaman sekalipun bukan Wahabi dan Syiah, tapi benda yang salah akidah, tetap kita kata sesat, wajib syahadah lain atau seumpamanya. Jadi mesti selesaikan apa maksud kata ahli sunnah wal jamaah tak mengkafirkan, tak mengkafirkan Wahabi dan Syiah tu. Kena faham ni tau. Topik tu yang kalau saya sebut sekali lalu tadi, kalau ada dalam Wahabi dan Syiah ni benda yang tak ada kafir, tak ada kafir lah. Wahabi macam tu, kalau Wahabi juga tapi tak ada kafir, tapi sesat. Kalau Wahabi yang jadi kafir ni ada lah. Oh, kebanyakan Wahabi banyak yang kafir. Itu kat Syiah, kebanyakan Syiah kafir. Syiah Imamiyah ni yang di bawah Ahmad di Imam 12. Nanti Imam 12 nak turun, pahaman tu salah. Pasal dia memahamkan kaedah imam-imam ikut cara dia lah. Pada dia itulah sunnah, pada dia itulah akidah yang betul, pada dia itulah cara hidup, cara hidup yang sebenar. Jadi kalau ada kecelaruan macam tu, yang tu yang kita perlu bagi sepadan, mana jadi kafir tak jadi kafir, supaya orang boleh hindarkan benda-benda jadi kafir. Jadi kaedah kita bukan mengkafir orang. Itulah kot sekali lalu lagi, maksud kata ulama kita, kita ahli sunnah wal jamaah tak mengkafirkan orang. Yahudi, Wahabi ataupun Syiah sekalipun, tak mengkafir ni selama-lama kita tak tahu hal dia. Hal dia pula tertutup, dia tak apa nak zahir. Mana yang tak jadi kafir dengan pasti, tak boleh kita nak ukur orang kafir. Memang situ memang ada sepadan maknanya tu. Tak sebenarnya kita mengkafirkan orang. Dia mesti ada ilmu yang besar untuk mahamkan seorang tu jadi kafir itu pun tidak. Tapi atas sebut nak alert supaya berjaga-jaga, juga dari sebut situ. Mesti ukur hakam anda benda kena jaga, sebaiknya jagalah apa sepatutnya kena pelihara. Jangan sampai pada tahap menuduh orang lain. Tapi prinsipnya yang kafir ialah kafir, yang tak kafir adalah yang tak kafir. Pasal kaedah untuk memang menuduh, ambil tindakan, yang ni bukan kerja kita. Yang tu adalah qadi, itu adalah majlis agama Islam. Dia yang ambil tindakan. Kita hanya boleh sebut berdasarkan apa yang ada dalam prosedur yang dibenarkan untuk kita sebagai orang awam buat. Itu je. Tak lebih daripada tu. Jadi sekali lagi macam tu lah kot, masuk kata tak mengkafirkan Yahudi, orang Wahabi dan Syiah ni. Maksudnya tak kafirkan Syiah, cuma fasik saja, sama dengan Wahabi. Mana? Dia kaedahnya tadi ya. Aswaja tak mengkafirkan Syiah dan Wahabi, bahkan mengatakan fasik saja. Pada Syiah dan Wahabi yang ciri-ciri dia tu jadi fasik je lah. Itulah kaedah dia. Yang ni cakap saja nak mengelak kot. Saya pernah jumpa geng Syiah ni. Dari sebah jumpa lah. Saya pernah jumpa satu geng Syiah ni. Pernah kelahi pun dulu. Kalau tengok dia bercakap, ya Allah. Cakap mana dalam WhatsApp lah. Dia kalau Sayyidina Umar ni, Sayyidina Umar Al-Khattab. Ya. Allah, saya rasa kalau duduk depan macam saya sebut lah, lagi-lagi aku bagi lutut bapak ni. Dia cakap macam-macam, isteri anak isteri Sayyidina Aisyah apa dia sebut. Kita dengar jahatnya mulut dia, jahat sungguh. Perangai, ya Allah, perangai jijik dia dengar perangai dia. Waktu ajak berjumpa, dia panggil seorang wakil dia jumpa kita.
Allah lembeknya mulut. Apa nak pendapat nak kata tentang Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali? Oh, mereka ni adalah pengganti Rasulullah. Mereka ni berakhlak mulia. Kita sangat menjunjung Rasulullah dan para sahabat. Apatah lagi yang jadi khalifah ni. Geramnya aku. Itulah. Dan pasal saya sebut Syiah yang dah hidup kelahi itu, saya kata yang ni boleh jadi kafir ni. Dia duk pertahankan tadi Syiah ni tak jadi kafir. Syiah tak jadi. Kalau Syiah tu macam kau cakap tu, tak jadilah kafir. Engkau tak kutuk para sahabat. Engkau tak ada Umar Al-Khattab. Kau sebut Umar Al-Khattab, kau tak sebut Umar Al-Khattab. Tapi kalau sebut Umar Al-Khattab, kau nak kata apa? Engkau cakap apa? Tu menghina sahabat. Memang menghina sahabat tak jadi kafir lagi. Jadi fasik. Memang jadi fasik. Soal, ada tak yang jadi kafir? Kalau Syiah yang memang menghalalkan zina, kalau macam mana? Menghalalkan zina. Saya sebut zina. Ingat. Apa hukum? Takkan nak kata fasik. Takat zina fasik. Tapi menghalalkan zina, kafir. Pasal ubah hukum syai' ma'lum biddin bidurrah. Situ lah. Itu yang isu-isu yang dimainkan kot kan, supaya nampak lebih tegak je. Aswaja takkan mengkafirkan Syiah dan Wahabi. Tak mengkafirkan Syiah. Bahkan kaedah dia bukan tak masalah Syiah dan Wahabi. Memang kita tak mengkafirkan seseorang dengan semata-mata buat dosa, tak kafir orang. Wala nukafir mu'minan bil wizri. Kita tak mengkafirkan seseorang dengan sebab semata-mata buat dosa. Buat dosa tak jadi kafir. Tetapi siapa yang memang benda-benda yang boleh menyebabkan jatuh agama, benda yang menafi ijma', mempelai apa, Allahumma salli, benda yang etikad benda menjadi kufur, benda yang syai' maklum bidururah, diingkar, menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Takkan orang yang sampai tahap, kalau kata Syiah dan Wahabi tu, kalau atas nama khas kumpulan tu, yang akidah ni sesat gila babi lah. Sampai dia kata siapa tak kata Allah Ta'ala tak arash, maka dia kufur. Gilanya. Dia jadi kafir. Dia kafir yang kita balik pula. Takkan kita tak kafirkan Wahabi yang macam ni? Itulah. Itu pun kita sebut kafir tu, kita sebut atas prinsip sepih je. Bukan kita nak suruh kafir ni semua orang lain buat tindakan. Tak. Kita sebut di atas nak berjaga-jaga, berhati-hatilah. Bahkan dari segi hukum pun harus kita nak mengumpat sebut nama orang ni yang kita hukumkan kafir pasal berdasarkan apa dia cakap tu, supaya berhati-hati orang lain jangan ikut perbuatan dia, pasal perbuatan ni boleh jatuh jadi kafir. Yang tu memang ada. Memang Tok Guru kita sebut itu. Saya mengaji, saya sebut pun memang ulama kita, Tok Guru kita sebut macam tu. Bahkan kalau kita dengar daripada mulut tu, gerul kita dengar. Macam apa? Ui, budak ni kafir, mati ni. Apa dia campak lagi kat rimau lah. Campak lagi kat Zoo Taipei tu, tak ada rimau bagi bahan makan itu lah. Bukan tak boleh tanam buku orang Islam. Sampai macam tu dia punya marah ni tu. Tapi bukanlah kita jumpa orang ni kafir, kita jumpa orang ni kafir, kafir bukan macam tu. Sebut tu supaya kita ambil berhati-hati, jangan pergi ikut benda-benda yang salah. Benda-benda tu boleh jadi kufur. Betul kan? Dia orang saja main isu ya kalau macam ni. Saja main isu, main nak menegakkan benang basah gitulah, gunakan ayat-ayat macam ni untuk nak menunjukkan bahawasanya mereka ni baik, mereka ni bagus. Jangan sampai dia kata pada mereka dan sesatnya mereka itu sebagai orang kafir, sedangkan memang dia orang ni memang dah kafir dah sebenarnya dari sudut etikad dan fahaman. Kalau kata sikit lagi sebut macam ni, dia kata aswaja tak akan mengkafirkan Syiah dan Wahabi. Jadi kalau kata memang tak jadi kafir, untuk kalau kata jadi kafir yang memang kalau tak jadi kafir, engkau duk sibuk, engkau jadi kafir tu siapa, engkau Wahabi dengan Syiah ke? Ya itu. Itu satu. Ataupun dia duk sibuk kata dia tak kafir. Adakah kau Syiah dan Wahabi yang tak jadi kafir itu, yang dikatakan kafir itu, engkau rasa engkau orang? Contohlah kan. Kalau saya punya cakap pun saya dah sebut, ada video-video yang saya buat tu, saya dah sebut siapa yang kata macam ni Allah atas arah terang-terang kata dia atas arah tu jadi kafir. Itu memang macam tu, ayat tu boleh jadi kafir. Kalau dia sebut boleh lapik juga tak jadi kafir dengan soreh,
Allah Ta'ala yang layak dengannya. Gagah juga lah jadi fasik ya. Tapi tetap sesat. Pasal tak ada kaedah ulama ahli sunnah wal jamaah kita ajar macam tu. Kaedah salah mudah, bahkan dia kaedah salah. Ada kitab yang kita dah khatam pun untuk baca. Bicara bab-bab macam tu. Jadi kalau benda yang memang dah salah tu salah. Kena bagi tahu salah. Tak ada kaedah kita nak menegakkan benda masa yang salah tu dikata betul. Tak. Bahkan dari sisi kaedah kita dalam Islam ni, siapa yang memang Islam tak dikatakan Islam, kafir. Siapa yang kafir tak dikatakan kafir, kafir. Boleh. Maksud tu apa? Siapa yang memang kafir tak kata kafir, kafir. Jadi kalau memang orang yang tu Wahabi dan Syiah yang memang dengan sebab dia akidah macam tu, pahaman macam tu boleh jadi kafir, dikatakan tak kafir di atas alasan supaya jangan jadi nanti orang-orang ahli sunnah wal jamaah yang mengkafirkan Wahabi dan Syiah. Sedangkan apa yang pahaman dia dalam Wahabi dan Syiah tu yang memang boleh jadi kafir, tak jadi kafir kan, tak kafir kan, orang yang kafir adalah kafir. Tu kasar sikit lah ayat tu. Betul tu sepeh. Saya buat misal mudah. Hindu sembah Tok Kong, kafir tak kafir? Jangan suka kafirkan orang nak. Mana tahu dia masuk Islam satu hari nanti. Ada juga orang cakap macam tu. Kau nak kafir-kafirkan orang, mana tahu esok dia masuk Islam. Dan kau pun sebut Islam, mana tahu esok satu hari kau jadi kafir. Itu nak kata apa? Kalau orang kafir pun tak boleh kata kafir pasal satu hari dia antara Islam, kau orang apa? Tak boleh kata orang Islam lah pasal apa? Satu hari nanti kau akan jadi kafir. Ghairul Muslim. Yang kata Ghairul Muslim. Ni kaedah apa? Kau ajar kaedah apa ni? Kaedah akidah apa kau ajar ni? Ada pula orang yang memang kafir, kita tak boleh kata kafir pasal satu hari nanti mungkin boleh jadi dia masuk Islam. Lah kita mengukurkan kafir itu di atas fakta sekarang ni. Maka datang lain cerita lah. Itu saja. Kau lelaki ke perempuan? Kalau saya kelahi, saya kelahi sampai tu, sampai hujung saya kelahi. Kau lelaki ke perempuan? Tak boleh kata lelaki, mana tahu satu hari nanti kau tukar jantina jadi perempuan. Bukan kau lah sana. Kau perempuan dengan lelaki, mana tahu esok kau sambung tak jadi jantan. Tumbuh ke apa kan? Injek tumbuh keluar pula alat jantan. Tukar jadi jantan. Tu apa jantina kau? Kosong kan? Tu satu status pasal apa? Mana boleh kata lelaki dan perempuan pasal apa? Mana tahu nanti jadi perempuan, mana tahu jadi lelaki boleh jadi perempuan jadi lelaki. Macam tu. Kepala otak kau, siapa dia ajar agama macam ni? Sama lah. Macam mana boleh orang kafir tak dikatakan kafir, mana boleh orang Islam tak dikatakan Islam? Kaedah kita yang Islam dikatakan Islam, yang kafir adalah kafir, yang kafir lah kafir. Siapa tak kata kafir lah kafir. Kasar tu. Memang kasar. Memang macam tu. Sepek mesti macam tu. Sepek kita macam tu. Mana yang salah adalah salah. Walaupun adik-beradik kita tetap salah. Walaupun adik-beradik kita salah. Taklah bila adik-beradik kita, kawan kerabat kita tak salah pasal adik-beradik kita. Siapa dia ajar kita? Prinsip apa ni? Tu istilahnya memutus silaturahim. Ada pula. Siapa tok nenek mana ajar kita? Agama apa yang ajar macam tu? Jadi memang pahaman-pahaman kumpulan-kumpulan tu selalunya dia akan gunakan ayat-ayat tu lah untuk nak bagi menunjukkan kita bersalah pasal terlalu keras apa seumpama semua kan. Tapi kaedah kita, siapa yang memang salah apa yang memang jadi kufur adalah kufur. Dan kaedah pun, kaedah saya ngaji pun satu gua ajar di sebelah itu, kita sebut ciri yang ni kufur, siapa tak ada punya masalah. Itu saya ada sebut satu pernyataan, memang dia untuk potong, untuk sebar pun video tu, cerita apa, siapa ada PhD dia kata, tapi dia ambil loan riba haram, PhD dia tak laku. Kalau dia riwayat hadis pun, PhD hadis, dengan sebab dia riwayat hadis, kalau kata dia perawi hadis dia tak diterima pasal dia fasik. Marah orang. Dah marah apa? Dah memang ambil riba, fasik lah. Dah fasik, perawi hadis, dia duk sibuk doa, sebab doa tu pasal itu lah. Cuma sekarang dah tak ada periwayatan hadis. Tak ada periwayatan hadis, kau ambil riba tak jadi fasik kalau itu. Berotak kau, siapa dia ajar? Sikit lah bahasa saya macam tu lah kan. Jadi nak sebut kalau ada periwayat hadis kau tak boleh diterima, jatuh martabat hadis sahih pun lalu kau tak boleh diterima. Dia punya marah macam apa? Pasal saya duk kutuk geng PhD tu. Kalau ikut saya kutuk PhD, golongan PhD yang ambil loan riba.
Saya kata ambil PhD pun riba, buat benda haram, pasing. Oh, dia punya baran lah. Ada orang ada ambil PhD, dia tak ambil pun, ambil loan. Kata dia, saya ada PhD, saya tak ambil loan, saya tak rasa apa-apa pun ustaz ni cakap, ya. Sikit itulah. Jadi itulah sekali lalu ada soalan menghukumkan kepada Wahabi dan Syiah tu. Jadi aswaja yang tak mengkafirkan Wahabi dan Syiah, Wahabi dan Syiah yang memang tak jadi kafir, memang tak jadi kafir lah. Satu pendapat-pendapat yang saya sebut, saya pernah jumpa dengan geng Syiah ni. Dia kata Imam Hasan al-Banna, dia sebut, saya tak ingat semua sebut, tapi antara dia sebut tu lah, Imam Hasan al-Banna dalam buku dia macam ni mengatakan bahawa Syiah adalah bukan golongan yang kafir. Saya jawab, kata apa? Imam Hasan al-Banna jawab, ni Syiah zaman dia, Syiah yang duk kawan dengan dia, duk kelahi dengan dia. Satu Syiah tu tak jadi kafir, pasal Syiah tu dia tahu Syiah tu tak kafir. Syiah tu tak sampai Syiah yang macam zaman lah ni, yang sampai menafikan wajib sembahyang, yang sampai mengubah hukum puasa, yang sampai menghalalkan zina, yang sampai mengiktikadkan bahawasanya imam-imam lebih mulia daripada nabi-nabi dan rasul, dan mengiktikadkan maksumnya imam-imam mereka macam mana imamnya maksumnya nabi-nabi dan rasul, bahkan para imam lebih maksum daripada nabi dan rasul. Bayang tak? Cakap macam tu takkan tak jadi kafir. Bahkan tak usah kata orang lain, kalau aku tanya pun hang jawab soalan tu. Tak jawab dia, tak jawab. Saya tanya dia tak jawab soalan tu. Tanya tak kena atas kepala dia. Dia kata ustaz terlalu mengkafir, kata dia Majlis Agama Islam pun dia kata tak kafir. Syiah ni dia kata sesat aja. Saya sebutlah, kata dia Majlis Agama Islam dia kata tak kafir pada Syiah, pasal dia masalah undang-undang. Pasal bila kita dah mengkafirkan Syiah, nanti Majlis Agama Islam tak boleh tindakan kepada golongan Syiah pasal dia dah kafir. Majlis Agama Islam hanya boleh ambil tindakan kepada golongan Islam yang sesat, yang masih Islam. Bila telah declare bahawasanya Syiah adalah kafir, maka Majlis Agama Islam tak boleh ambil tindakan. Bila tak boleh ambil tindakan, teruk susahlah nanti nak berterah golongan-golongan sesat ni. Pasal untuk boleh ambil tindakan itulah maka dikatakan Syiah tu sesat, tapi tak kafir. Pasal tu bukan pasal tak jadi kafir, sebenarnya memang jadi kafir. Jawab satu isu. Jawab. Saya soal, ada benda saya soal kat dia tak jawab. Pasal dia mempersoalkan kat saya, kenapa saya mengkafirkan Syiah? Memang saya Syiah, mulut saya kalau Syiah sekarang ni kafir. Satu antaranya intikad dia tentang imam-imam ni tu, imam-imam dia maksum. Dia mengintikad imamah lebih besar daripada risalah. Siap buku-buku dia lah ni. Kalau imam Islam Syiah imam 12 ni, memang itulah pahaman dia. Memang itulah pahaman dia. Dia kata bukankah ada Syiah yang tak jadi kafir? Apa yang tak jadi kafir? Apa tu lah Imam Abu Asal Banna ke apa, imam ulama-ulama dulu kata tak jadi kafir. Hari tu pasal ada cerita tentang Imam Ahmad bin Hanbal, dia kelahi-kelahi dengan Syiah pada zaman dia. Cuma Syiah zaman dia tak jadi kafir lagi. Syiah zaman dia fasik ya, duk maki sahabat, tapi tak sampai tahap jadi kafir. Tak ada benda yang dihalalkan yang haram, yang haram yang halal. Tak sampai tahap tu. Tak ada akidah-akidah dia yang merepek sampai jadi kafir. Imam Ahmad bin Hanbal bila kelahi dia tersesatnya Syiah tu. Tapi bila sembahyang tadi imam Syiah dia masih mengimamkan Syiah tu. Bukan imam Syiah zaman lah ni. Syiah zaman dia yang masih belum kafir lagi dengan kaedah. Dia imam besar, pakar dalam ilmu. Kenapa dia boleh ikut Syiah zaman tu? Syiah zaman tu bukan Syiah zaman ni. Macam tu juga kalau sebut Wahabi mana? Kita sebut Wahabi ni. Wahabi yang Muhammad Abdul Wahab tu, yang adik abang dia pun bagi peringatan, bapak dia pun bagi peringatan. Semua ulama-ulama kita tulis buku itu banyak untuk jaga jangan ikut pahaman-pahaman salah Muhammad bin Abdul Wahab ni. Dua itikad pelik sangat, benda-benda yang menyalahi ijma' kan. Benda-benda yang menyalahi ijma' ulama ahli sunnah wal jamaah dalam bab ketuhanan, dalam bab kerasulan. Macam mana nak katakan tak kafir lagi pada orang yang memang dah itikad kafir? Itulah sebut sekali lalu. Jadi jangan duk berselindung di atas balik ada ulama yang kata Syiah dan Wahabi ini tak jadi kafir, mereka ni fasik saja. Dia kena tanggung perkataan tu. Syiah dan Wahabi mana? Syiah dan Wahabi yang memang tak ada intikad jadi kafir.
Kalau ada orang kata itu, tanya tengok. Kalau hang lah duk i'tikad Allah memang atas arah, atas arah betul, atas arah, atas. Jadi kafir tak ada kafir. Bagi soalan ni nak, siapa yang duk i'tikad Allah Taala berhajat pada arah untuk dia ada? Tak ada arah, tak ada Allah. Allah mesti bila ada Allah mesti ada arah. Jadi kafir tak ada kafir. Yang jawab soalan tu. Tolong jawab ya. Tak tolong jawab. Kalau dia kata tak kafir, kau nak kata kafir kan? Pasti hang tak mengkafirkan siapa orang kafir. Itu. So jawab dulu. Jawab dulu. Sebelum nak main isu tu, hang jawab dulu tu. Kita duk kelahi hak tu lah. Pasal ramai orang dah sesat barat dah sampai macam tu. Macam mana boleh kata tak kafir lagi? Macam mana boleh tak boleh dia bagi peringatan lagi pada orang yang nak salah akidah macam ni? Macam tu lah. Tak jawab. Pasal kena atas kepala dia. Pasal dia lah Wahabi macam tu. Yang Wahabi macam tu, dia apa Wahabi? Dia pun faham macam tu. Muka, tangan, kaki, kepala, lutut, apa semua habis. Betih. Duk turun, naik. Pelik-pelik. Allah Ta'ala muka Nabi Adam. Pelik-pelik. Rambut kerinting, panjang 70 hasta. Cuma dia tak sebut ada benda mungkin dia tak sebut ataupun dia tak dah dengar tu. Tapi kalau tanya betul-betul, dia tanya betul-betul apa hukum kalau nak kata ada orang yang i'tikad Allah Taala macam ni. Sampai dia kata Allah ni lagi besar daripada arasy ni. Pasal tu kita tak boleh lihat dia pasal Allah terlalu besar. Bukan masalah dia nampak tak nampak, masalah kita bicara kafir tak kafir tu. Nampak tak nampak, memang dia tak nampak. Masalah dia lagi besar, dia nampak Allah Taala lagi besar daripada arah tu. Gila ke apa dia? Tu tercakap macam orang sivil, bukan sivil, gila murtad dah tu. Boleh jatuh kafir. Bila jatuh kafir, Islam kalau jatuh murtad wajib syahadah lain. Tarik balik apa benda dia cakap tu baru boleh kalimah syahadah, baru boleh terima. Kalau kau nak cerita ke orang awam, kau kena cerita juga, tarik balik apa kau cakap tu, bersyahadah balik depan awam supaya orang awam boleh hukum balik kau Islam. Kalau tidak, hukum tak Islam. Pasal ada benda boleh menjatuhkan akidah kau. Disiplin kita macam tu. Dan orang paling besar sepatutnya ambil tindakan ni pemerintah lah. Ambil pemerintah ni kalau tak ada pun, kita tak boleh ikut pemerintah yang sivil. Pemerintah yang sivil tetap sivil dia. Tak sepertinya bila pemerintah, setiap orang pemerintah adalah betul. Dengar elok-elok je tu. Tak seperti orang yang pemerintah tu adalah betul. Yang betul adalah yang betul. Bukan semestinya pada pemerintah. Kalau memang pemerintah buat benda betul, betul lah. Dan tak, walaupun tak betul, kita tak diajar. Walaupun pemerintah tak betul, kita diajar untuk berperang dengan pemerintah tak betul. Bukan? Rasulullah walaupun Quraisy ni gila punya, kafir Quraisy tu kafir gila punya. Itu. Musyrik gila punya macam mana? Rasulullah tak perang dengan dia. Masa tu lah tak perang. Tapi dah bila ada kerajaan Islam, dah ada, kita dah merintah negara, waktu kita ada kuasa, orang tu kita boleh jaga supaya ikut agama yang mentauhid Allah yang Maha Esa. Dia tak mau ikut juga, sampai boleh poncong kepala. Itu lain hal. Tapi dalam keadaan asal kita ni tak ada lah. Kalau ada pemerintah Islam yang memang tegas dengan hukum Islam, salah memang dia boleh buat tindakan tu. Tapi kalau tak ada ni, kita tak boleh pandai-pandai buat sendiri. Tapi yang salah tetap kata salah. Itulah. Walaupun pemerintah kata betul. Satu kena faham SOP syarak dari segi akidah, dari segi fiqh. Walaupun pemerintah kata boleh, kita kata, kalau kaedah kita kata tak boleh lah. Walaupun pemerintah kata boleh. Misalnya pemerintah keluar satu hukum, dia kata apa? Arak ni minum takkan mabuk baru haram. Kalau tak mabuk tak haram. Orang Islam pun boleh minum. Mabuk baru haram. Walaupun pemerintah bagi, kita tak boleh pakai hukum tu. Wajib tolak. Pemerintah dia bagi hukum, kata dia orang perempuan dah selamat zaman ni. Polis banyak, FRU ramai. Sekretar jalan raya pun banyak. Jangan takut orang perempuan tidak akan diperkosa, dirogol apa. Kasa asal itu sikit. Walaupun dia bagi keselamatan itu, harus orang perempuan mengusapir seorang diri. Walaupun tanpa ditemani oleh suami ataupun mahram. Sekalipun penguasa bagi, tak boleh keluar kita. Melainkan dengan mahram ataupun suami. Siapa? Kuasakan Tuhan untuk dia keluar arahan. Dia tak boleh membatalkan hukum Allah Taala. Itu
Bab hukum macam tu salah yang zaman ni. Allah, susah hati kita. Siapa? Jenis lembu cuci hidung ni banyak sangat. Saya ngaji memang tu guna bahasa anjing kerjaan lah. Anjing kerjaan banyak sangat. Dia menyalak tempat yang disuruh salak. Saya memang saya punya anjing kalau saya sebut anjing ni. Tempat yang kerjaan suruh salak baru salak. Ni apa tak cukup SOP ni? Apa sebab tak tulis nama ni? Yang tak pergi sembahyang Jumaat, yang tak pergi mengaji, yang tak tutup aurat, yang kaki judi, yang jadi kaki arak tu sengap macam relax, tak ada bunyi apa-apa pun. Yang tak pergi mengaji, dia pun tak mengaji. Tak ada apa-apa pun. Sedangkan syarat tu orang mengaji, fardu ain tak ada mengaji. Oh, yang mana dapat yang kerjaan, dia pula pakai gaji yang kerjaan. Oh, tu. Bekeng kemin. Boleh kasar sikit lah bahasa saya dengan bunyi-bunyi anjing ni kan. Yang tu sekali lalu orang tegak benar masalah ni banyak ya. Umum batilah sesat. Macam mana kata sebut umum Wahabi Syiah sesat. Tapi ada tahap boleh jadi kafir. Pasal tahap boleh jadi kafir itulah ulama suruh jaga-jaga sangat, jangan pergi pula tu. Pasal boleh jadi kafir tu. Nak kan boleh jadi kafir. Dia macam daging kartel. Boleh ke makan? Boleh jadi makan kenguru. Kenguru sebelah gagah enggaklah. Ada khilaf kenguru tu. Tapi bangkai kenguru tak boleh makan. Saja-saja pergi makan yang boleh jadi, yang tu adalah haram. Pergi cek pasal buat apa? Macam tu lah. Itu istilah daging kartel lah tu lah. Tapi ada orang tengok mufti agama nampak warak. Mufti agama nampak warak, tapi kata dia kita tidak boleh kata haram pasal yang ni akan menjejaskan para peniaga yang memang beli daging halal. Boleh jadi daging ais tu yang memang dapat kelulusan, ada yang tak dapat kelulusan. Nanti yang dapat kelulusan pun orang dah tak nak belilah daging dia. Jadi akan menjejaskan para peniaga. Tuan-tuan boleh memilih mana yang halal. Kalau tuan-tuan rasa halal boleh pilih, boleh beli. Kalau tak boleh nak beli, jangan beli. Dia cakap yang tu. Pelik tu. Saya pelik. Kenapa dia cakap macam tu? Patutnya dia arahkan semua kan. Dah dia duduk tempat ada kuasa, dia boleh bagi arahan. Kenapa tak keluar arahan untuk buat tindakan satu ni? Senyap macam tak ada apa-apa Jangan tuduh sebarang masuk-masuk duit tak kira marah ni kan. Tengok macam ada benda tak kena je. Situ cukup lah. Macam ada benda tak kena je, macam ada apa-apa je. Kenapa diam-diam sunyi-sunyi je, senyap-senyap aja. Kalau yang lain, pandai bersuara pula. SOP ni, pandai bercakap. Pasal dapat arahan daripada tuan anjing dia. Yang mana tak dapat arahan, ada diam. Tambah pula ada yang anjing-anjing dia yang pula berkait tuan-tuan dia pula yang ni. Sengap. Tak kata apa-apa. No comment. Kasar sikit. Jadi jauhkanlah paman-paman Mu'tazilah, Qadariyah, pluralisme, anarkisme, lagi lah teruk kan. Itu sekali lalu. Lagi ada. Dia kata apa? Kita pernah buat ibadat ni mesti ikut ada hadis baru kita boleh ni, ada Al-Quran baru boleh. Ni tengok dia kata bulan puasa dia kata kita pergi selawat-selawat, mana ada dalam hadis. Saya kata bukan betul dia dengar. Pertama tengok siapa bercakap tu, nama tu pun dah teruk lah. Dah tahu dah siapa. Dia memang faham macam tu. Nak tengok tu kelahi yang baru ni lah. Kelahi apa? Yang nama-nama dekat dengan saya dengan seorang lagi yang orang Syria tu. Dia boleh kenal. Ni Wahabi moden sikit, ni Wahabi totok. Wahabi totok ni kias tak pakai, usul fiqh tak pakai, semua tak pakai. Dia hanya pakai Quran hadis lah. Yang Wahabi seorang lagi ni, satu ketika dia pakai agak macam tu. Tapi satu ketika dia pakai kias, pakai juga ulama. Jadi dia tak Wahabi totok. Dia Wahabi moden sikit. Jadi Wahabi yang sebut nama tadi tu, yang tu Wahabi totok.
Wahabi totok ni, tak ada hadis, Nabi tak pernah selawat sembahyang tarawih, jadi tak boleh selawat, ni bid'ah, masuk neraka, sesat, menyesatkan. Sampai macam tu dia. Ni wahabi totok ni Nabi tak pernah jarak saf langsung, ni jarakkan saf. La yukhalifanna baina qulubikum la tusawwunna sufufakum. Baca hadis, Ibnu Hajar Asqalani pakai pula ulama. Dalam masa dia cakap tu, dia pakai Quran hadis tu, ulama pun dia pakai ayat tu. Pelik tu, sebut hadis ya sudah, pakai ke ulama, bukan kitab ulama ayat, patutnya pakai Quran hadis sudah. Ni nak cerita apa ni? Maksudnya kalau dia punya pahaman totok tu, dia akan cakap macam tu. Sedangkan atas kita bicara, ulama ambil faham dari Quran hadis. Quran khasnya, Nabi kata apa? Sallu alaihi wa sallimu taslima. Berselawat dan salam lah. Kata aku dengan selawat dan salam sesalam-salamnya dan selawat-selawatnya. Keizinan dan suruhan untuk berselawat tu besar. Jadi antaranya waktu tarawih ada rehat. Tarawih tak ada rehat, itulah bid'ah. Tarawih ada rehat. Rehat apa? Tak umum, tak sebut apa rehat. Itu yang ulama buat rehat, antaranya berselawat. Sekali lalu sebut tu panjang juga. Fikir dah mudah apa? Jangan pergi tengok dah dia. Kalau tengok juga tengok saya silap pecah TV tu. Lagi saya silap ampuk yang set tu pecah itu saya geram aku. Memang geram. Saya kadang-kadang saya tak mau tengok. Ada orang duk hantar, ustaz pergi komen sikit, saya tengok muka pun aku tengok ni, saya aku komen gila. Aku duk sebut dia. Baru ni ada orang suruh saya tengok. Kawan tu cerita apa? Dia kata Imam Syafi'i ni menyusahkan orang, dia kata. Imam Syafi'i ni memang menyusahkan orang, dia kata dia. Tengok tajuk pun ada dah video tu. Saya kata aku tengok ni lagi, aku bagi kepala lutut lagi kat orang ni. Waktu saya tak buka pun. Saya buka, saya tahu awal-awal daripada saya dah backhand dia. Syafi'i boleh sebut Syafi'i ya? Syafi'i, tak ada hormat langsung, biadab sungguh. Tak ada akhlak tu. Dia orang yang memang boleh istilah londehkan dia dan telanjangkan dia orang, dia marah tu. Kalau boleh dia tak nak bagi orang dengar video tu. Tapi lagi dia kutuk, lagi orang ramai tengok dia. Saya tak adalah sampai teratur. Teratur maksud saya ni, saya orang tak tengok lah sampai 300,000, 800,000. Ustaz tu sampai. Biar dia tengok ramai-ramai. Cukup tu. Kita ulas tentu ya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Dan demikian lagi disyaratkan. Situ dulu. Ada soalan lain? Daripada pagi rally jauh sikit, dia tak macam jadual selalu kan. Dia duduk sini ni, dia ada style lain sikit. Dia ada letih lain sikit. Ada soal? Ada, terus. Ada apa? Masjid ada 2. Betul? Masjid baru, masjid lama. Yang tu yang kena mengaji tu, dia ada syarat yang kena sempurnakan untuk boleh ikut di rumah. Nak kata tak boleh ikut langsung tak boleh. Rumahnya di mana? Tengok macam kalau rumah tu pintu tu ada kat situ, dia sembahyang belakang pintu tu, buka pintu, dia duduk di rumah tu, boleh sembahyang ikut ni. Syarat pintu ni buka, ada syarat dia tu. Syarat tu cukup tak cukup, ada ilmu tak ada ilmu nak sembahyang gitu, itu masalah.
Kalau nak sembahyang tu baik buka Masjidil Haram, Allahu Akbar, ikut imam Masjidil Haram tu. Lagi sedap. Dah halang-halang nak ikut yang bagi sesat macam tu terus. Ya. Bahasa asal fiqh sebut macam ni. Tak sah ikut imam dan makmum yang tak setempat, melainkan dengan syarat. Yang tu. Tak sah makmum dan imam tak duduk setempat, melainkan dengan syarat. Syarat tu lah pergi tengok. Duduk satu masjid tak apa. Bila satu masjid, satu luar masjid, dah tak setempat, apa syarat? Syarat tu kena tengok. Jangan dia buat sebarang. Uzur bukan syarat untuk boleh ikut, bukan. Tak semestinya bila uzur yang tu kelelasan besar untuk boleh menyebabkan apa dia nak buat, dia boleh buat. Tak. Nak jamak semayang ke apa kau, tak boleh buat sebarang, melainkan kau mesti ikut kelulusan syarat apa ulama' dah bagi disiplin. Itu lah. Zaman ni dia bayar itulah. Aci ada uzur yang semua boleh. Aci ada elak je semua ada. Aci susah je sikit tak apa, darurat. Aci susah je darurat. Aci susah je darurat. Oi, darurat ni macam mana darurat? Miskin duit sikit aja darurat. Apa sikit aja tak sihat sikit darurat. Tak boleh semayang je sibuk sikit traffic jam darurat. Semua darurat ni pun apa sikit ambil vaksin esok darurat. Mana pula darurat vaksin? Sikit. Betul, kaedah kita kalau masjid kita ni yang tu bukan masjid. Bukan masjid. Ya. Ya. Tak ada aircon. Dia kena tengok keadaan tempat di luar tu adakah dia hukum masjid ataupun tidak. Yang tu kena tengok tak sama. Tak semestinya pula yang memang dewan solat itu sajalah masjid, yang lain tu bukan masjid. Bukan juga kan. Dari segi boleh tak boleh ikut, dia kena tengok hukum macam ni. Macam kita ni masjid, yang luar tu kan. Itu tempat makan, buat balai kan. Itu lagi lah kaki lima. Nak semayang boleh, tapi ada syarat. Dia ada syarat. Tutup pintu tak boleh. Nak macam tu lah. Nak kena tengok. Buka pintu boleh. Yang tu yang kena tak jaga, pasal dah ada aircon sini. Nak jaga sejuk ni kena pergi buka pintu tu. Boleh, ni masjid, atas masjid. Boleh ikut atas. Cuma syarat yang tak cukup kita ni. Tangga tak cukup. Nanti ada tangga ni. Nak buat tangga tu. Ya. Masjid tak syarat buka. Macam tirai ni, dia orang nak semayang, dia tak perlu buka. Pasal ni masjid. Ni masjid. Tapi kalau surau nak buka. Ya. Selain pada masjid. Maksudnya kalau dalam satu masjid macam ni, tak ada masalah. Cuma atas bawah, syarat dia mesti ada, dia masjid, tapi mesti ada tangga yang hubung ke masjid atas dengan bawah. Ni tangga kat luar masjid. Yang ni tak ada dalam masjid. Jadi kena satu tangga bawah atas boleh ikut bawah, bawah boleh ikut atas. Tu yang kena buat tangga. Nak buat tangga tu belakang tu. Kayu kat belakang tu lah nak buat tangga. Buat tangga kat sini. Itu. Itu yang kata dia kena tengok rukun syarat tu kan. Semua bab dia ada rukun syarat kena berhati. Nak rentas negeri nak lepas daerah pun ada rukun syarat lah. Yang tu pun ada syarat. Tak cukup syarat tak boleh. Dia bagi 2 orang, kita lalu 3 orang. Kena. Yang tu 2 bilangan baru. Yang ni pun mana yang boleh, mana tak boleh, mana kena buka pintu, mana tak buka pintu. Bila tak cukup syarat tak boleh. Yang tu yang hukum syarat yang hendaklah dipelajari. Hukum syarat ni banyak orang dia ambil ringan. Macam tak ada hati hukum syarat. Sebut hukum syarat buat tak peduli je. Tapi tak pernah belajar hukum syarat, tapi nak buat hukum syarat. Itulah sebut tu kena belajar banyak tu. Itu katanya. Tak ada lah, tangguh dulu. Sambung fiqh kita, faraid tu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nur qulubana min dzurriyyatika. Kama nawartal arda min rizqika wa tanawada min rahmatika ya arhamar rahimin. Warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin.
Wassalam tasliman ala jami'il anbiya'i wal mursalin. Kita masuk 11.30.